cece Bujang lapuk lawyer buruk sana sini ai bikin sibuk Naik basikal semacam beluk Tak ada kerja tolak abuk. Hai, Assalamualaikum. Saya Rashida Samsudin. Saya Haris Zazman. Saya Faham Mazlan. Saya Miro Sabirin. Dan saya Fikri Latif. Kalau korang tengah tengok ataupun dengar, maksudnya korang dalam podcast. Assalamualaikum. Sembang sampai lebar. Alright, okay. Okay, gang. Jadi ini merupakan season ke berapa dah? Tiga. Season ketiga. Oh, dah tak ingat Dah tak ingat episod kedua. Tapi so far Alhamdulillah, aku rasa kita set up kali ni agak smooth. Smooth, yeah. Sebab kita dah buat. Kita dah buat sekali. Ingat tak kita tak buat itu berapa lama kita set up? So yang ni adalah first time yang sangat smooth. Tak payah gelak lah Aikal. Ada Aikal guys. Ada Aikal kat sini, guys. Aikal is back Aikal is back. since episode 1. So hari tu kan kita dah borak dah. Hari tu kita borak-borak pasal Harid dapat baby, lupa lah Mirul tak ada. Alah. Yang tu aku jaga baby. Kau jaga baby. Aku jaga Apa baby. nama? Aldaria. Yes, betul. Aldaria Mikela. Mikaela. Mikela, Mikailla. So Mikaela. apa perasaan kau dapat pegang Mikaela? Itu kita dah tanya Harid So macam mana? Perasaan dia? Cerita apa? Journey dia lah. Journey. Okey lah, kita start daripada mula. Macam mana dia dah start sakit. Adakah kau dah panik time tu? Masa betul-betul nak keluar ni. Kau kat mana time tu? Aku kat sebelah dia. Kat rumah lah. Tak, time tu before nak keluar, hari yang dia nak keluar tu dah jumpa doktor. Doktor kata suruh audit untuk so standby lah. Standby. So aku dah audit dekat hospital. Malam tu aku sepanjang dia construction, betul? Construction. Kita orang bergaduh kan. Contraction. Itu yang lepas punya. Okay. Dia bertarung nyawa. Dia Bertarung nyawa. Dia agak lama. Isteri aku lama sikit, 7 jam lah dia dalam labor room. Dia tahu tak, dia mengalami construction tu. Itu dekat mana? Dekat katil lah. Aku ada sebelah, aku baca macam-macam baca. Kat mana tu? Kat rumah? Dekat hospital. Hospital. So aku duduk sebelah dia lah. Dia biasanya kalau kau tengok drama sinetron ataupun drama-drama Akasia, dia nak lelaki pegang kan. Betul. Bini aku tak. Jangan pegang. Ya, betul. Aku baca lah, segala baca untuk bagi mengurangkan kesakitan dia. Tu sampai dah jadi 5 cm. Nurse panggil SM? 5 cm. 5 cm dah. SM Melayu. Sentimeter. Bukan. So Sama je gila. okay, betul. So dah pergi ke labor room and then tak sampai 15 minit. Aku ingat kat labor room lama. So tak sampai 15 minit, dalam 10 minit something tengok. Wow. Dan segala proses tu aku melihat dengan mata aku sendiri lah. Macam Harid kan, dia kata dia dengan bini dia tengah makan sushi. Baru masa macam cakap pasal sushi sebenarnya. Lepas aku check up tu, doktor kata awak dah boleh nak audit kalau malam ni. Ayuh. So aku plan, okay, awak kita makan sedap dulu. Pergilah audit drive thru McD. So naik tangga, tiba tu bini aku nak pergi bini aku pergi toilet. Tiba aku lama. Aku dah makan separuh burger tau. Lepas tu aku pergi awak kenapa? Ada darah. Alah, takut dah. Tercampak ke? Aku terus packing barang, terus pergi masuk hospital. So dah Time tu kat mana? time tu dekat Kuantan. Kuantan. Dia bersalin Kuantan. So aku makan kat situ. So aku ingat macam nak makan best-best sikit before dia betul-betul. Dekat makan dekat restoran McD. McD. Makan McD je time tu nak cepat kan. So tiba-tiba aku lupa aku. No. Nak angkat tak larat kan. Dah lah hujan tu time tu. Berapa minit restoran ke hospital? Hospital tak sampai, dekat je 10 minit tu. Macam Harid pingsan tau. Aku darah. pingsan. Kalau kau macam mana? Masa tak tahulah kau takut darah ke kalau tak, aku sampai doktor cakap, awak jangan tengok sini. Tengok isteri awak. Sebab aku nak tengok dia keluar kan. Sebab bini aku tak nak aku pegang nak macam mana. Macam mana tu? Macam mana kalau dia cakap? Tak, aku cakap, takkan aku nak cakap sabar yang. Dia tak nak, tak suka. Dia nak fokus. Dia tak nak fokus, dia tak nak. Aku macam nak pegang apa ni? Sabar tu je. Aku cakap macam tu, sabar yang. Kot lah dia nak macam yang boleh yang tekan lagi tekan. Mungkin dia nak marah. Buat function lah. Aku bawa function lah. Macam tak function kat situ kan. Sampai anak aku keluar, itu ada momen yang korang akan alami. Aku menangis. Dia automatik. Betul. Tiba-tiba mengalir air mata tu. And then aku komatkan dia. Tu dah. Tapi bini aku tengok toilet, bini aku macam ni. Penat. Tak, dia normal.
Kau gunting ni. Ya, aku gunting tali pusat dia. Macam mana first time tu kau doktor bagi arahan ke kau pandai? Doktor suruh aku gunting lah. Aku macam gunting separuh tapi benda tu tebal. Dia kena betul. 2 kali macam tu. Sama 2 kali saya. Benda tu aku nak kena tanya. Uri tu tanam sendiri kan? Betul. Uri tu tanam sendiri. Tapi yang best ni tempat aku dia dah cuci kan. Tapi lebih elok kita cucikan lagi sekali. Kita cuci, lepas tu baru tanam. Lupa tanya kau. Kau tanam kat mana? Dekat Kau tadi mana? aku tanam uri dekat belakang rumah pakcik aku, depan rumah Fik. Oh, kau tanam kat mana? Aku tanam dekat Padang tu memang kau main bola lah kat situ. Dekat tengah-tengah. Kau biar tu. betul. Tak. Dia Padang dekat sana lah, kat Kuantan tu. Oh. Padang tu memang tempat tanah perkuburan kucing dan uri-uri sekalian. So aku tapi kerah agak. Aku tentu malam tanam pukul 11 malam kan. Okey, cuba kau cerita. Bawa kicap kan, takut aku. Suluk pakai lampu phone ni. Tak ajak orang teman ke? Ada pakcik aku tolonglah dia. Dalam dia aku suruh dia kuih. Aku terlagat. Aku nak tanya IC anak kau dekat IC Kuantan. Yes. Faham 07 22 07 06 aku tengok belakang. Uish. Dia dah level punya budak. Yang main gila. Tapi balik pada macam tanam uri tu, korang pernah dengar tak yang kalau orang tu cakap kalau nak tanam uri letak gunting Jangan tu letak. tayul. Oh, tayul syirik. tu. Ya, syirik. Dia memang suka cuit duit Bukan tu toyul. Oh, sorry. So kau pernah dengar benda tu? Pernah. Family korang tak ada yang macam nanti letak pensel ke apa, tak ada? Dia yang aku dengar letak pensel nanti anak jadi pandai, betul. Letak gunting Nanti dia pandai menjahit. tak. Bukan. Aku lupa kalau nak rapat dengan adik-beradik orang kata tak bukan itu tali pusat. Tu tali pusat ikat. Tu aku dengar tu orang dulu punya. Tu parents korang tak ada minta Tak ada macam aku tu? tak ada. Tapi tak ada lah. Tapi aku rasa tu macam untuk tanda ada uri kat situ lah kot. Tak, bukan. sebenarnya tak Tapi payah. kalau orang Tak Korea ada. cak gunting ada uri ni, tanam balik macam tu. Boleh jadi. Tu petua. Tu dulu lah. Yeah. Sekarang kita dah dimodernkan. Tapi uri tu kena tanam terus yes, Betul. kau berselawat, baca Al-Fatihah. Tak ada second day pun boleh. Tak kisah. Tapi kalau boleh jangan lambat sangat lah. Aku letak kat BTS before tu. Tapi kenapa malam juga Sebab aku baru teringat time tu nak kena tanam. Aku lagi dia lambat So maksudnya kau keluar daripada BTS tu memang dah beku lah. tak ada. Before dia memang dia letakkan freezer pun. Ini kan kau letak kat dapur kan mak ikat ni. Bodoh freezer siap. dekat. Ni ulam ni. Jangan. Engkau freezer mana? Aku tak freezer. Dia kau terus Terus. terus. So aku balik Tapi tu malam tak, aku siang. petang. Sebab Oh. aku pagi habis settle tu lepas dah tengah hari tu baru aku pergi rumah pakcik aku. Oh. Tanam. Yes. Terpilih tinggal sana dulu lah. Aku buat seorang. Tapi masa korang nak tanam uri tu, ada tak lagi petua yang macam diorang kata basuhlah pakai air asam jawa ke apa bagi Itu hilang memang bau? betul. Betul, Ada memang memang kena. bagi Itu hilang. cuma nak itu sebab Hilang disebabkan bau. hilang bau. Kalau kita basuh pakai garam, Tu tak nak bagi orang, maksud aku bukan tak orang nak bagi binatang. orang macam kau. Tak ada kerja lah aku Makan. nak Uri ni. Kita kena tanam dalam sikit supaya anjing atau kau Sebab tak dia orang makan. punya anjing-anjing dia peka sikit benda-benda macam ni. So sebab tu orang kata kena tanam dalam. Patutlah aku panggil anjing dia tak datang, dia peka punya. Tu Dia peka. Oh, sorry. Bodoh sial dia ni. Tapi Kau nak main macam tu ke? tak nak. Tapi boleh lah. Okay, macam mana kau dapat Aldaria Mikaela? Mikaela. Mikaela. Macam mana maksud kau? Macam mana dapat nama tu? Adakah nama tu daripada engkau tak, ataupun tengah berak ke terfikir? Tu daripada bini aku sendiri lah. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Sebab maksud dia adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Sebab aku before this kan pernah gugur. Betul. Bukan aku. Isteri aku yang pernah gugur. So ini adalah satu macam pemberian yang sangat bermakna lah. So ini yang the precious one lah kiranya. Kalau kau kan dapat anak lelaki contoh, kau nak bagi nama apa? Aku memang tetapkan Muhammad tu duduk depan. Tapi nama tu before tu aku kalau boleh nak letak dalam lebih kurang nama sahabat-sahabat Nabi juga. Muhammad Ali. Mak Ali nanti Ali dah ada dah. gaduh dengan Ali ni. Ali kan duduk nama Dulu panggil lah. Dulu panggil dua pandang. anak kau okey? Semua masa lahir tu ada ke macam biasa kan budak-budak kan ada kena demam kuning lah. Ya betul. ada Sekarang kena- ni memang nowadays lah. Kalau katakan wife kau bersalin, dia memang akan demam kuning dulu. Memang budak dia akan jadi benda tu normal. Dulu orang kata macam sikit-sikit je budak. Sekarang memang akan tempuh demam normal pula. Demam kuning dulu. After few day okey je. Okay, aku tak tahu.
korang kan baru dah jadi bapak, tapi pasti diorang dah ada experience kan. Demam kuning tu macam mana? Memang baby kau kuning ke apa? Ya betul. Badan dia satu kuning? Tak adalah kuning betul. Bila kau tekan dia punya kulit tu, dia macam kuning. Oh. Macam kau. Ui, kuning je. Kuning tu. Oi. Kurang Zan. Kejap, aku try. Oh, otak kuning. Oh, macam so dia tekan lah kuning. Apa sebabkan dia menjadi kuning tu? Boleh share tak? Maybe ada orang tak Aku tahu lupa kan. lah tapi Aku pun sebab lupa. apa? Tu doktor punya ni statement. Benda aku tak ingat. Silakan. Doktor punya statement, habis dia main bedal ke kuning? Tak silap aku liver something. Ya betul. Sebab tu kuning. Yes, Tapi ada yang merah. Liver tu macam tak habis lagi nak siap. Contoh macam tu tu yang ada kuning tu. Kalau baby pra matang lagi dia terjerumus dengan demam kuning lah. Okay. Shift. Macam mana korang punya shift? Adakah macam Adik kita tanya kat Adik tu kan, dia tak boleh tidur apa semua. Baru kan, bini kan tengah penat, so bini kena rest. Adik jaga shift malam, bini rest shift siang. Kau macam mana? Miro full time. Aku time awal-awal memang fully confinement lady. Lepas tu start petang tu memang aku dah petang sampai ke pagi tu memang aku cuba lah adakan shift untuk aku. Confinement lady tu tidur rumah kau? Tidak. Dia sampai pukul apa? Sampai pukul 6 saja. Dia tidur lah. Kau sampai pukul apa? Pukul 6. Pukul 5 lebih ke 6. Oh, lepas tu masuk shift kau lah. Aku kena jaga ni semua setting mandi dia. Tapi boleh katakan untuk first experience aku semua aku buat sendiri lah. Aku mandikan dia sendiri. Aku cukur rambut dia pun aku sendiri. Kau tak mandikan baby macam mana? Risau kau Aku buat macam mula baju tengok family lady tu ni. Dia ajar. Dia ajar, so aku tengok cara dia pegang. Sebab time tu baby aku ringan je. 2.4 je mula. Weh, sama berat aku. Oi. Kau 70. Kau 240. Ya betul. Baby aku ringan je, kecil je time tu dia. Sekarang alhamdulillah Berapa kg dah? semangat. Sekarang 6 point something lah aku. Kau apa? Aku baru check semalam 2 hari lepas 7.7. Beza aku dengan anak kau berapa bulan? 2 kan? 2 bulan. Tapi dia cepat lah dah berapa Ya bulan, dah bawa Berat tak? 3 bulan kau. Apa kak? Masuk 4. Yes. Panjang pun sama dah. Panjang 6'5". Sama dengan aku. Aku rasa anak aku tinggi ikut aku. Engkau rendah. Kau pede. Alah, kau Tak ikut, bukan ikut kau. Ya. Ataupun mungkin anak kau tinggi, kau pendek, so nampak tak ikut kau. Betul. Ikut bini kau. Ikut atung kau ke? Bini aku pun sama tinggi aku je. Bapak betul kau. Bapak kau tinggi. Adik dia tinggi. Adik-adik aku tinggi. Tapi tak ada ke macam Adik dia pula. Betul. tak ada ke macam Arik dia macam malam kan dia kena jaga. So aku main game lah dengan dia. Macam kau malam, adakah kau kena macam okay pukul 3 tiba-tiba macam kena bangun ni. Tak ada, memang malam memang totally aku. Tak tidur langsung. Time awal-awal tu memang Sekarang? Sekarang pun memang aku. Aku balik kerja memang totally 100% aku kat anak sampai ke esok. Tak ada main game dengan diorang pun? Tak ada. Ada sekali tu je aku main game. Adik Yang awal tu. Kau pegang dia sambil tidur lah. Tak anak aku dia memang nak dia pegang sambil tidur. Dia kat tidur sekarang ni aku dah buat separated between aku dengan bini aku. Belajar dia seorang-seorang. Sebab bila dia seorang-seorang dia Berdikari lah. Ya betul. Dia Berdikari. orang panggil merah otak lah. Dia belajar sendiri. Sambil-sambil penjagaan bayi tu, adakah kau fully belajar dari CL ataupun ada research internet ke? CL tu kan Mostly Confinement lady. Confinement lady. Sorry. Apa-apa lah tadi. Kau bagi kau punya. Betul lah. Kau bagi kau. Bagilah sikit. Okey, jangan bagi. Aku dah bagi tadi sebab kau asyik bagi je kan. Kat mana tadi? Aku banyak wife aku banyak research lah. Dia buat research sendiri. So aku pun tengok-tengok. Dia bagi aku share, aku baca. Confinement lady aku ni dia muda. Dia tak ada tua macam yang Arik jaga tu. Aku ni legend. Aku punya lebih kurang dia dalam 30 something lah. Dekat-dekat agak dengan umur kita. Arik punya dia mandikan anak dia pakai satu tangan je bai. Betul. Dia punya tahap legend dia. Macam tangan. Tapi confinement lady kan, kalau dia lelaki macam mana? Confinement man. Man tu pakcik aku. Ada tak? Mesti ada kan? Tak ada sebab dia akan urut Alah, perempuan. perempuan. Kau ni takkan. Kau yang bagi tahu kau asal kau marah dia. Kau yang cakap tu. kau nak bagi laki Takkan urut nak isteri urut kau. bini kau. Melainkan kalau kau pregnant Van. Aku pun perlukan penjagaan juga. Itu lain Pan. Penjagaan tu.
Tak ada kena bom ke daripada anak kau? Aku dapat surprise tu. Tiba-tiba kena pancut ke? First kali dia bagi pancut ni kerana dada punya. Aku buka surprise kena aku lah. Lepas tu Kencing je ke package? package punya kasih meletup pop. Pernah kena tak? Kena. Tapi time tu wangi sikit lah. Wangi Sekarang Sekarang Asyam. Ada bau sikit. Kau punya baby punya tahi dah tukar hijau. Dah lalu hijau. Dah Bapak, hijau. bapak. Sekarang normal lah. Asal kena hijau tu? Hijau tu menunjukkan apa yang aku baca lah, dia macam pertukaran bulan. Yes, betul. Maksudnya nak besar lah. Aku pun pelik warna asal warna lain sebab sebelum ni kau tengok kau punya anak punya tahi warna Anak kau pernah sembelih tak? Sembelit aku tak sure macam mana. Dia Tapi keras, banyak keras. berak. Oh tak ada, belum lagi. Aku pernah Cair lagi. Aku kan kira macam ibu bapa yang baru kan. Aku menggelupur sampai pergi klinik. Saya beratur tunggu sampai 2-3 jam. Rupanya doktor cakap, oh ni normal je tahi ni. Kena Sembelit tu. sebab dia kata ni kena bagi susu badan. Nanti okey lah tahi dia ni. Aku cakap oh lega. Aku ingat macam aku ada buat salah. Sebab Lepas tu balik tu kau fikir tak risau kau punya panik kan? Kau bagi susu kau tak ada susu, bini kau maksudnya. Kau nyusu gini. Alah bodoh lah. aku hampir nak buat FNN tadi bagi Oh, dia. jangan tinggal man. Susu pekat. Bagi susu pekat. So macam ni anak kau meragam? Meragam tu biasalah. Baby tu memang biasa. Adakah meragam yang luar biasa? Maksud aku macam ada time tu dia melalak je, macam kau pun dah cakap lah nak buat apa ni. Mostly kalau dia meragam memang dia dengan isteri aku ke. Isteri kau pandai handle yang tu. Dia kadang-kadang dia pandai handle lah. Kalau kat aku dapat kejap lah kadang-kadang. Sekarang ni aku kalau dia meragam aku try lah pujuk dia. Dia sebab dia kena pujuk je dia tu. Dia nangis dua benda je, nak tidur, nak susu. Ataupun tukar pampers. Yes betul. Tu tiga tu je. Ni dah banyak cakap ni anak kau ni. Dia suka orang cakap dengan dia. Macam ni? Kalau kau agak-agak ni? Bukan. Kau pula. Sorry doh Miro, sorry doh. Ya marah benda macam tu pun nak marah. Okey lah, macam last maybe last sebelum kita pergi ke topik lain, macam kalau diberikan peluang lah kan, orang cakap ada rezeki lagi kan. Berapa agaknya plan nak anak tu? Kalau Sejujurnya mampu aku planning lah after this lah. Sebab mungkin gap lagi 5 tahun macam tu untuk anak. Sebab aku nak bagi betul-betul bagi dia dah steady. cukup dekat dia kan. Aku rasa dah ready untuk second one. Sampai dia pandai check duit sendiri kan. Lama kan lah. Tapi jawapan tu klise lah, bagi spesifik sikit. Tapi betul. Tak macam aku betul tu aku faham tak, maksudnya kalau Nak berapa orang? Kalau mampu dan semua steady semua kan, agak-agak berapa plan? Macam Fik 12. Nak buat bola. bola. Dia nak tim bola, seorang referee. Kalau macam 13 lah. tak ada sub. Oh tak Ada sah. Kalau kau Aku kalau diberi kalau rezeki tu lebih insya-Allah 4 mungkin cukup kot. 4. Sepasang lah. Dua lelaki. Lepas ni kembar kot. Mungkin insya-Allah. Tapi yang mana satu? Aku ataupun aku? Itu lagu. Baik Dovan, baik Doh. Okey lah, last nak tanya. Pernah tak masa first baby, ini aku tak tanya kau itu kan, macam Harid dengan kau kan. Pernah tak like macam kita tak kisah pun apa yang diberi tu adalah rezeki daripada Allah lah kan. Pernah tak rasa macam kalau first baby ni macam nak laki lah. Contoh lah, ada tak rasa macam gitu? Ada tak? Tak ada tu. Tak kisah lah. Tak kisah tu. Aku sendiri tak kisah. Tapi awal-awal aku rasa aku memang nak perempuan. Aku tak. Aku nak lelaki. Tukar. Aduh. Oh, okey. Sebab disebabkan aku rasa macam aku sendiri dalam family aku dengan bapak aku sangat manja tau. Tapi ada satu masa tu macam aku ada rasa aku ada gap. Walaupun aku manja tapi aku macam bagi aku rasa aku tak cerita macam-macam. Aku banyak cerita dengan mak aku. Aku tak tahu kenapa tu. So aku rasa kalau ada perempuan mungkin aku akan lebih manjakan dia. Kalau lelaki ni aku takut aku akan rasa macam apa yang aku rasa dulu lah. Tapi sebenarnya nak katakan law of attraction memang lelaki perempuan lelaki lah. Dia mesti Faham, ibu betul, dengan betul. anak lelaki, bapa dengan anak perempuan. Tapi Harid terbalik, laki dia dengan bapak dia. Aku manja tapi aku tak open up dengan bapak aku. Itulah maksudnya kau Aku ni. lebih open up dengan mak aku. Kau kenapa nak laki? Sebab Tak lah, Apa perspektif kau? Pusat. bukan satu sebab aku memang kalau tak aku memang ada bagi dia main bola punya kan. Dan lagi satu adalah sebagai dia jadi Ketua sebab keluarga. adik lah. anak sulung ni dia amanah dia besar sikit. So bukan nak kata perempuan tak layak ke apa, supaya tanggungjawab tu aku boleh diberi pada lelaki lah. Tapi syukur alhamdulillah aku dapat anak perempuan pun besar juga tanggungjawab dia. Kira orang cakap apa anak perempuan pertama ni
Aku lupa lah term dia. Oh, anak borek mak rintik. Kan. Kalau anak anak bertuah. perempuan pertama dia pembuka rezeki. Yes, betul benda tu. Anak lelaki pertama pembawa rezeki. Yes, betul betul. Betul lah. Kau ada tapi kan aku nak tanya pendapat korang. Aku ada semalam aku ada buka TikTok, ada seorang ni dia buat interview pada perempuan. Dia mengatakan engkau prefer kahwin bila financial dah stabil ataupun kahwin dulu. Nanti insya-Allah percaya tak dengan statement insya-Allah nanti ada rezeki. Sebab perempuan cakap nonsense kan. Yes, betul. Benda tu aku nak tanya pendapat korang. Nonsense maksud dia? No, dia kata nonsense. Yes, statement dia kata nonsense. Nonsense untuk Sebab dia tak percaya lah. dia Maksudnya kena ada stable financial dulu baru boleh kahwin. soal rezeki lah dia kata. Tapi bagi aku sendiri, kita tak tahu dah rezeki ni macam mana. Kita tak tahu pun walaupun orang cakap bila kau kahwin nanti rezeki kau banyak, bila kau ada anak. Tapi kita tak tahu pun rezeki tu datang dari bentuk apa. Maybe kau kahwin tapi mana rezeki ni kan. Benda tu sangat-sangat kita tak tahu kan. So bagi aku hidup ni kita jalan je doh. If kau rasa dah betul kau dah kahwin, itu memang sebab Tuhan dah tunjuk kau kahwin time tu. Itu je. Kau tak payah nak fikir jauh pun sebenarnya. Kalau kau rasa benda tu betul, Tuhan senang kan. Itu je. Macam kau kan Fan, kau masa decide untuk kau kahwin tu macam mana? Adakah kau tunggu certain amount, okay aku dah boleh kahwin ke, ataupun macam jalan je lah? Aku dua. Sebab aku dah memang target tahun lepas dengan financial. Dua-dua tu datang sekali lah. Macam cantik lah. Tu rezeki datang lah. So alhamdulillah lah. Dia ni kan sistematik sikit. Dia macam sekali baru jalan. Tu yang banyak berjalan tu. Ui. Dah, duit habis dah. Tapi bagus Fan. Orang kata kalau boleh before tak ada anak ni kau pergi jalan sampai puas lah. Betul. Betul. Nanti tak cukup tangan man. Macam kau Fik, kau rasa kau bila kau nak kahwin? Aku rasa aku boleh tanya kot soalan tu kat kau. Aku boleh tanya kat soalan tu kat kau. Takkan nak cakap sekarang tarik. Itu rahsia lah kan macam kau. Kau rasa macam mana kalau planning yang kau nak berkahwin atas sebab Financial apa? dah stabil. Apa plan kau? Tahu lah nak cakap macam Baik tu. Podcaster dah borak pasal kahwin. semua dah besar sebenarnya. Borak pasal anak. Uish. No. Tapi macam macam pendapat aku financial is important juga sebab boleh jadi kacau bilau dalam rumah tangga pun sebabkan financial kan. Sebab itulah orang akan cakap bila financial dah stabil kau boleh kahwin time tu. But by the time kau nak kahwin tu kau kumpul lah duit. Faham tak? So itu maksudnya kau dah ready. Kau dah ready mindset kau untuk ada family, mindset kau untuk bertanggungjawab untuk jadi suami. Betul. Nanti kan. So mindset tu sebenarnya yang akan menentukan kau dah ready ke belum, bukannya financial semata-mata. Wow. Aku kalau untuk bab tu kan, aku agak macam stereotype orang cakap. Aku ada setuju juga yang dia cakap tu nonsense tu. Ada setuju dengan tidak sebab ada setengah orang yang nak kahwin kan, kau tak ada apa tu. Dia macam fikir terus macam tak apalah, kahwin je lah, nanti rezeki tu sampai. Betul. Tapi kau tak ada apa pun sebenarnya. At least bagi aku benda tu kena seiring. Kalau tak kau nak bagi bini kau makan apa tu. Pasti Bagi aku kita tak makan tak apa tu, tapi jangan bini lah. Betul kan? Itu tanggungjawab. Tanggungjawab kan. Kita jaga anak orang tu, bukan nak kucing. Betul, itu pun berbalik kepada apa yang Fik cakap Bila kau dah ready, kau dah tahu itu commitment kau kena buat, Mindset lah. kau patut dah boleh lah kahwin. At least dia ada apa orang cakap, ada usaha. Contohlah orang kata kalau kau target ambil bahasa kasar, contoh ada RM10,000 kan. RM10,000 pun kau dah boleh kahwin dah sebenarnya. Boleh je, Lepas tu baru sebenarnya. kau boleh anggap yang macam lepas kahwin rezeki kau akan lagi luas kan. Ini kau tak ada apa-apa, kau kahwin dah anak kau nak makan apa. At least prepare lah. Prepare tempat berteduh, prepare benda-benda yang kau kena ada untuk bagi selesa lah perkahwinan tu. Sebab macam sekarang kan tak salah untuk kahwin muda. Tapi kahwin muda tu mungkin ada yang dah ready mindset orang. Tapi ada yang ikut macam kawan aku dah kahwin tu, so aku nak kahwin. Faham tak? So bila dia dah ada mindset macam tu, tu yang buat macam ada masalah-masalah macam financial ke, mindset tak ready, nak ada family ke, commitment and everything semua. Betul. Kalau sesiapa yang ada masalah financial, boleh jumpa diorang ni Betul, diorang akan membantu. Kalau korang ada lagi masalah financial, boleh jumpa aku lah. Financial planner orang panggil. Interest aku tinggi sikit. Aku boleh jangan bagi. pergi dia. Aku boleh bagi, tapi contohlah one day lah anak kau dah besar. Contohlah kau dah ada anak, nanti anak kau dah besar, Korang rasa boleh ke? Kau nak samakan sekolah tak? Samakan satu sekolah. Masalahnya anak aku dah minta nombor telefon Harid dah. Wih. Anak aku dah ngurat. Biar ajak date semalam. Tapi
Faril ni. Feral. Sebut nama pun salah Red. Macam mana nak ni? Reject. Aku rasa benda ni jadi daripada bapak dia sendirilah. Bapak dia pun orang panggil Harid. Jadi Pak An macam, tengok dia panggil nama kau salah tu. Harid. Pak An dia panggil nama kau salah tu, tengok. Tak pandai eja lagi dia macam. Dia akan jadi isu apa tau bila kau nak buat Starbucks wow. Feral at least senang eja, sebutan je lain kan. Haris. Benda tu tak disangka tak di planning Tidak di planning. Sampai ke sekarang Ikut ni lah bapak borek anak lintil. Betul. Ni kalau planning Faris. Ada H. Weh, itu lagi takut doh. Macam mana anak aku? Disebab itulah aku letakkan Ali tu supaya apa-apa Senang kan. Betul, faham. ALI. Betul. Jadi orang pun salah eja Starbucks. Lee. Bini dia. Jadi macam ni Ali Iskandar kan? Dia Ali daripada Ali. Time tu aku akan panggil kau Afan. Dia salah dua Kita jumpa Starbucks tu. Tapi aku bukan apalah. Aku dah contact dah Headmaster International School of mana hari tu. Kalau nak masuk sekali boleh lah. Boleh. Ui tak nak masuk kebangsaan. Aku nak masuk swasta. Semua nak bagi international lah, international school. National. Aku pun plan memang nak masukkan anakku international school supaya dia boleh cakap English, Chinese, Mandarin, Chinese Sama, dengan Mandarin sama. Indian, Tamil, Spanish. Sama. Spanish, Spain, Russia. Okey lah yang macam ni kan. Contoh lah macam kau dah rasa kau nak masukkan anak kau ke international school. Contoh lah one day anak kau dah besar. Itu mestilah akan terpulang kat pada dia. Semua bapak tak kisah terpulang. Mesti, tapi sebagai bapak nak yang terbaik. Betul. Contohlah dalam pekerjaan. Engkau nak anak kau jadi apa kalau boleh? Kalau boleh. Maksudnya ini bukan ketentuan kau yang kau ni. Tidak. Itu berpandukan kepada rezeki dan takdir. Betul kan? Ni kalau macam orang kata saja borak, nak anak kau jadi doktor ke, jadi polis ke. disebabkan apa yang aku buat sekarang ni, benda ni, aku rasa anak aku nanti, kita pun tak tahu masa depan ada kerja yang macam-macam, kita tak tahu kan. Aku rasa biar je kot. Aku suka macam mana aku grow, yang aku memang tak ada cita-cita boleh sampai ke sini kan. Aku rasa biarlah anak aku explore sendiri apa yang dia nak. InsyaAllah mungkin apa yang dia buat nanti dia akan suka. Sebab aku tak rasa pun akan happy kalau anak aku jadi doktor. Betul. Ataupun jadi lawyer. Sebab mungkin benda tu dia tak suka. So nanti aku biar je lah dia nak buat apa dia nak. Asalkan duit halal lah. Asalkan halal lah. Aku tak nak jadi parent yang jenis kau kena jadi doktor, kau kena jadi askar. Tak nak. Aku bukan macam tu lah. So as long apa yang dia suka dan apa yang dia buat tu dia suka, jadilah orang yang tinggi dengan akhlak, dengan adab. Itu dah bagi aku dah cukup lah. Ya, as a parent kan, kita kena faham. Macam aku dah kahwin pula kan. Betul tu, kau macam dah kahwin tu. Semua orang ada anak. Macam ada anak. As a parent tu, kau cakap as a parent aku Macamnya aku guna as a parent tu. macam WTF. Fit mungkin dah ada anak, kita tak tahu kat mana je. Tapi ini aku mewakili kawan-kawan aku yang dah kahwin lah. Sebab ini aku observe parents-parents dekat luar sana, especially kawan-kawan aku yang dah ada anak, yang orang lain kan, dengan parents yang dulu. Faham tak? Cara diorang nak mengajar anak tu lain dengan cara yang sekarang. Sebab kita dah berada dekat zaman yang orang kata apa, Gen Z. Is it? Gen 2. Gen tu kita lah. So like macam cara orang dulu tak sama macam sekarang lah. Betul. So kita tak boleh nak guna cara yang before this. Okay, sekarang ni sebab kita kena tengok masing-masing pun akan ada apa yang dia nak. Macam aku nak jadi apa, paknya dia apa semua kan. So kita adjust, as a parent kita support. Betul. Kita support. Benda ni bagi aku sangat-sangat best. Aku dah ada anak kan. Aku dah lalui menjadi seorang anak dulu dengan bapak aku. So aku tahu okay, ni apa yang bapak aku buat, apa patut tak aku buat dekat anak aku. Itu aku ambil. Yes, bapak aku ada buat salah juga, aku tak patut buat macam tu. Benda itu yang aku belajar. Apa yang aku lalui semua ni, okay, ni mesti best ni buat dekat anak aku. Okay, aku buat dekat anak aku. Macam tu lah. So kita boleh je ambil apa yang bapak kita buat kat kita dulu, kita rasa happy benda tu, kita patut buat je lah kat anak kita. Aku rasa tak ada masalah pun benda tu. Plus kita tak boleh kongkong anak kita lah. Betul. Sebab dia, kalau kita kongkong terlalu lama, and dia lambat expose, takut dia macam jadi culture shock. Betul lah, kau macam dah kahwin sial. Kan? Sebenarnya Fit dah kahwin, dah ada anak. Dia tak expose je. Tak boleh orang, sorry Kita orang pun tak tahu pun sebenarnya Fit dah kahwin tu guys. Rumah dia pun kita tak tahu lagi sampai sekarang. Fun. Macam aku nak cakap pasal anak ni, bagi aku jauh lagi lah. Aku dengan Fit ni kan, kahwin pun belum. Macam kau dah kahwin. So bagi aku next step besar lah hidup kau adalah kau akan ada anak lah kan.
Kau macam mana Fan? Sebelum ni sebab diorang dah ada anak, mungkin vision diorang akan nampak macam best anak ni macam. Maksudnya aku tak kisah dia nak jadi apa. Sebab kau belum ada anak kan. Mungkin orang kata berangan-berangan macam one day aku nak anak aku jadi doktor lah, polis ke. Ada tak kau macam fikir macam gitu ke? Aku pun tak nak lah letak apa orang cakap apa tu? Batu loncatan. Bukan batu loncatan tu bagus. Halangan. Hala tuju dia. Aku nak Career dia aku nak dia jadi apa yang dia nak lah. Masakan benda tu halal. Faham. Klise kan? Klise lah. Tapi aku nak dia jadi influencer. Okay, yang ni aku best. Berbalik kepada nak jadikan anak kau sebagai influencer kan. Contoh aku nak kata kita influencer ke pun tak tahulah, takut lah kan. Kita pernah menjadi influencer. Kita pernah lah bagi tahu influencer ni apa. Influencer ni tak semestinya dia menginfluence korang ke arah kebaikan, dia menginfluence korang untuk menjadi orang cakap yang bagi positif lah. Contoh kalau dia influence korang untuk ni ada influencer ni buat prank tarik tudung. Lepas tu ramai orang ikut tarik tudung. Itu influencer juga. So kalau ada influencer yang bagi motivasi, itu influencer ke arah motivasi. Ini influencer yang promote nak beli susu cepat tinggi. banyaknya susu tau. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Aku tak tahu kalau cakap brand. Kalau influencer promote dia selalu minum susu ni dengan cereal ni. So korang pun macam macam sedap lah, nak belilah susu ni. Terinfluence. Itu influencer juga. Betul. So tak semestinya influencer tu Dr. Say Shazril saja. Sebab kan kita kan tersenarai antara 40 kan mula-mula tu. 40 anugerah influencer meletup. Lepas tu kan ada Sturk, ada orang lain. Lepas tu ada Dr. Say Shazril kan. Lepas tu ramai lah orang komen. Aku rasa yang influencer yang layak ni Dr. Say je lah, sebab dia banyak bagi input-input positif. Faham tak? Padahal influencer dekat situ dia bukannya anugerah influencer positif meletup era. Betul. Itu betul Dr. Say. Bukan. Sebab benda tu dia macam universal lah. Dia buat pasal kesihatan diri, kita buat pasal hiburan. Betul. So siapa yang nak belajar pasal diri, pergilah kat dia. Yang nak hiburan, pergilah kat kita. Macam tu lah. So bila ada orang cakap kau kenal tak, contohlah dekat mana-mana social media kan, cakap pasal ada influencer A ni. Influencer dia ni share benda-benda positif apa sampai boleh jadi influencer. Faham tak? Faham. Dia bukan mindset macam tu lah. Orang sekarang pandang influencer ni semua kena share benda positif baru boleh dilabel influencer. Betul. Tak tu. Tak, konsep tu meluas. Tapi ada baik dan buruk dia. Betul, itu adalah penilaian korang sendiri. Betul. Contoh kalau kita orang cakap kita orang ni influencer, tak semestinya kita orang influencer yang baik share benda positif sahaja. Kadang-kadang ada gak benda bangang. Tapi kebanyakannya benda bangang lah. Betul. Itu yang kita influence orang. Tak adalah hiburan. Maksudnya hiburan, kita bagi hiburan. Tapi balik kepada macam siapa tu? Ada orang call ke? Ada orang call lah. Hello. Tak profesional lah. Mak kau ke? Kalau mak angkat. Bukan. Okey. Kita pun tak tahu kita boleh jadi buat video, betul tak? Betul. Masa sekolah. Okey lah, cita-cita kau masa sekolah nak jadi apa? Aku nak jadi cikgu tu. Cikgu Pilot, lawyer. Ui, banyaknya nak jadi macam mana satu. jauh sangat. Tapi first kali aku adalah nak menjadi seorang askar. Uish. Banyak. Askar, pilot, lepas tu lepas tu semua aku tak boleh jadi sebab aku ada colorblind. Ingat tak, aku ada colorblind, aku tak boleh jadi pilot. Gitu. Semua aku sedih. Cikgu lah. No, tak jadi cikgu pun. Jadi benda lain Jadi benda lain. Kalau aku pula aku asal cerita, aku tak ada cita-cita. Aku ikut orang je. Nak jadi apa, polis lah, bomba lah. Bagi aku benda basic yang kau akan cakap bila kau masa sekolah kan. Betul. So aku rasa aku tak ada cita-cita. Macam kau pula. Dulu aku tak ada, aku memang follow the flow. Macam kau pula Fan. Aku macam sekolah rendah kan. Doktor ni klise tau. Betul. Aku ni suka jadi lain dari lain. Faham. Kau dah boleh fikir time tu. Aku Bagus ya. Doktor ni ada banyak department kau tahu. Aku nak jadi doktor pakar tulang. Weh, Tapi doktor Kenapa tulang Kenapa tulang? Kenapa tulang? Orang macam wah. Sebab aku takut darah.
So kau anggap Tulang lah, tulang. tak jumpa Tulang lah. putih kan. Tak ada darah. Tulang putih. So kau Tulang aku kena jumpa darah dia tau. Bodoh dia bedah tulang ke? Macam nak bedah Tapi tulang? bila sekolah menengah aku nampak aku nak jadi videographer lah. Wah. Betul tu. Bagus. Aku jujur sekolah menengah pun aku tak ada vision lagi tu. Aku tak nampak apa lagi aku nak jadi. Dia dah sekolah menengah dah buat video and sampai sekarang ada vision tu. Faham je tu Dan. Sebab aku pun dulu memang tak ada apa-apa. Aku tak tahu. Kau just tahu Ah, nampak colour. Aku tak nampak colour. Aku masuk, aku lepas dah belajar pasal filem baru aku, aku suka kat kamera Tapi ni. kau start angkat kamera umur apa? Sebelum poli. Masa Tak, poli. Oh, Masa ke? poli baru aku start pegang. Tapi kau bukan kelas multimedia? Aku Sekolah? kelas multimedia. Sudah Tapi di aku grafik expose. bukannya video tau. Oh. Grafik, buat grafik. Fake Ya. grafik. Grafik. Weh bukan grafik, ni fik. Yes. Ni lagi jauh ni. Kau daripada kapal ni tiba-tiba degree masuk filem, tak ada kerja lain Kau nak tahu aku punya cita-cita masa kecil dulu lah. Apa yang kau Janganlah plan marah, ni? Sorry. Masa okey lah, tak payah ambil kecil sangat lah. Kita ambil masa kau Pak An nampak lah vision dia kan. Masa menengah, sekolah menengah dia nak jadi seorang director buat video. Okey lah, kita ambil terus ke sekolah menengah. Sekolah menengah tu bagi aku, kalau aku boleh putarkan balik masa, aku akan set goal aku lah. Bagi aku sebab sekolah menengah tu kau akan tahu mana kau nak pergi direction tu. Tapi kan kau tak ada vision time tu kan. Berapa kosong? Banyak kosong. Banyak bukan tu gol. Celaka. Kalau kau nak jadi apa Fit sekolah menengah? Ataupun kau pun tak ada vision, tak ada set goal Kau pun. dengar dia pecinta wanita. Bukan. Itu bukan pekerjaan Mirul. Itu dia memang. Oi. Wanita. Jangan. Macam mana cakap sebab aku Ya tu. Aku kena dia. Sebab aku kan masa daripada sekolah rendah, cita-cita aku nak jadi pilot. Masa mula. Lepas tu bila aku dah makin meningkat umur, Kau ni bagi tahu apa atas katil siling kau tanpa apa? itu lain. Betul lah, Yelah, betul lah. Tapi jangan cerita itu. Lepas tu bila masuk sekolah menengah, kau dah tukar cita-cita kau. So lepas tu like macam kau fikir, aku nak jadi apa sebenarnya? Faham tak? Aku nak kerja apa? Panjang kan Fik punya muka lima kan. Aku nak bagi confirm lah. Okay, Kenapa okay. kenapa Kita aku orang tak tahu. kenapa aku pilih cita-cita ni? Fit is back though, Fit is back. Jangan judge Fit, jangan judge Fit. Fit is back. Fit is back guys, Fit is back. Okay. Panjang betul okay. Lepas tu bila aku dah decide untuk diri aku nak jadi someone yang macam boleh macam mana nak bagi orang happy lah. Maksud aku macam tolong daripada segi patutlah pecinta wanita. Okay. aku nak menolong orang. Tu cita-cita aku. Kau tak ada macam semestinya. tak ada spesifik ke kau macam nak jadi tak ada. bomber ke bosan? Macam mana Dia- kau punya pemikiran time tu adalah okay, aku nak tolong orang. Baik kau masuk PRS. Apa tu? Pembimbing rakan Rakan sebaya. sebaya. Kadang tak bantu kat tu. Buat kapal. Kenapa buat kapal? Sebab at that time Macam nak tolong orang kapal. Sabar. Sabar baik cerita. Oh. Sebab masa tu aku fikir macam kalau aku nak jadi ni, tak semestinya aku akan dapat kerja ni. Sebab dah ramai orang ambil course ni. Faham? So aku rasa macam tak boleh Ni tu ni. apa? Course tak kisah course apa lah. Sebab mana-mana course contoh macam accountant ke apa semua tu yang berdekatan dengan tu, kira macam dah ramai orang ambil. So like macam susah untuk kau nak dapat kerja. That's why aku cari satu course which is yang orang lain takkan ambil. Maksudnya orang jarang ambil. Faham. Yes, kapal, which is kapal. Macam kau cakap tadi masa kau belajar adalah kau nak kerja yang boleh membantu orang, buat orang happy kan. So mana signifikannya masuk belajar kapal kau boleh happykan orang dan membantu orang? Sebab aku pun tak tahu nak apa. So senang cerita kau tak ada vision dah masa. Kan senang kalau kau cakap benda tu daripada awal. Mirul nak explain dah tahu lepas tu. Apa yang panjang sangat kau explain guys? Jangan just Yolah, dia nak Aikal banyakkan dia nak- side sini. Putih. Kau drop. Bukan aku buang kau. Kau punya ni, kau punya apa? Kau punya reaction okey tak tadi sepanjang dia cerita? Aku okey sebab aku dah tahu dah dia punya tu. Jauh sikit ambil corner. jauh, dia jauh. Sap kat Oh, sini punya, kat so, sini je punya. Punya Tak tak ada ada. vision, tak ada vision. Tak ada vision. Tak ada vision pun sebenarnya lah. Kau tanya aku. Kau. Sebab kau di Kau tanya aku. jangan judge me kau tu. Kau diploma degree landscape betul? Aha. Okey, menengah kau memang nak buat landscape ke apa? Suka berkebun ke apa? Tak ada. Aku daripada kecil aku nak jadi chef macam bapak aku. Tengok direct kan tu Direct. jawapan. Itu aku suka. Nampak daripada bapak kau Kejap kan. sangat habis. Ya. Kejap sangat habis. Okay, sebenarnya macam ni. Okey. Dulu tentu aku pegang periuk. Ini yang sebab ni yang kau dapat nak belajar ni. Oh ni kona ni. Kona. Tak payahlah. Okey. Sebab aku macam bapak aku macam pandai dia chef dulu, so aku nak jadi chef lah. Lepas tu meningkuk apply dekat sekolah menengah tu, kira apply lah nak masuk Ekonomi rumah tangga.
Bukan. Nak apply U lah, tapi tak dapat. Betul yang masuk jadi arkitek tu. Tapi vision aku memang tak ada cita-cita pun nak jadi arkitek. Kau memang tak ada vision nak jadi arkitek. Ya, lah. betul, tiada Kau nak vision. jadi chef ikut bapak kau. Ya, benar gitu. So kau masuk UiTM tu sebab aku nak main bola je. oh. Tapi kan kalau kau jadi chef, kau ikut bapak kau, kalau kau berjaya jadi macam ni weh. Tapi- Shokugeki no apa? No jutsu. Food fight. Itu ni lah Football. shampoo tu yang selalu Anime. Tu syukur besar. Anime lah, kartun. Lepas tu bila kau masak, bila orang rasa sedap kan. Apa yang zoom? Baju semua terbuka. Terus bugil. Sebab sedap sangat. Sebab sedap sangat. Apa nama nanti kau bagi link Wars. Kelakar cerita Food Wars. Tapi kita punya cita-cita. Oh sorry, tangan dah terbiasa gerak kan. Semenjak kerja go, tak ada apa. Oi. So kita tak ada basic. Maksudnya kita bukan tak ada basic, kita tak ada cita-cita langsung, tak terfikir pun nak jadi apa yang kita jadi sekarang, betul tak? Betul. Jadi penyanyi lah, content creator, buat video, content creator, Betul. semua bagai. And aku nak tanya pendapat korang, your opinion guys. Pendapat aku Belum lagi, sabar. Macam mana ada setengah pelajar ataupun murid ataupun student, aku ambil di bangku sekolah lagi lah, aku ambil. Sebab bila masuk U kau dah start nampak macam susah tu. Faham tak maksud aku? Susah nak kerja, nak belajar kan. Aku ambil masa sekolah yang macam tak ya belajar rajin, nak jadi influencer je lah, buat video dapat banyak duit. Apa pendapat korang? Pendapat aku Pendapat aku aku tanya kau faham. Dan kawan-kawan sekolah kau, berapa banyak yang mencapai cita-cita dia? Berapa ramai yang aku memang nak jadi doktor. Berapa ramai? Aku pun tak tahu dulu kawan-kawan aku 1/10. Aku rasa memang banyak kawan aku yang betul-betul belajar gila babi kan, masuk account apa semua. Kebanyakannya bukan apa yang diorang nak sebenarnya sekarang ni. Aku rasa dia belajar dengan babi. Uish. Kau belajar gila babi. Belajar gila babi. Bodoh lah. Tapi itulah macam kalau korang tengok pun, walaupun dia pandai macam mana pun, dia tak boleh bawa diri pun tak dapat juga apa yang dia nak tau sebenarnya. So bagi aku, kalau dorang nak jadi influencer tu, if korang jadi lah. Kalau tak jadi, bye bye. Gitu. Tapi sebenarnya belajar ni bukannya menentukan kau. Bila kau pandai, kau akan menjadi doktor, kau menjadi lawyer. Kau boleh je influencer tapi kau pandai. Betul. Faham tak? Nak jadi Kau belajar je influencer lah. ni tak semestinya kau kena jadi influencer terus. Kau Yes. kena ada ilmu juga. Kau kena belajar jugalah kan. Sebab benda ni pun kita, contoh one day dia jadi influencer, dia mesti akan nak share benda-benda bagus. So dia kena ada knowledge tu kan. Betul. So pentingnya pelajaran ni. Lagi seronok kalau awak pandai and awak menjadi influencer. Orang akan respect benda tu lah. Macam dia ni pandai tu, dia ni tahu apa nak cakap. Dia ni bila orang tanya pun tak adalah bagi jawapan-jawapan bodoh. Betul. Jawapan tak sekolah. Itulah disebabnya korang kena belajar, kena kenal orang. Dekat tempat belajar ni bagi aku bukannya tempat kau nak dapat A banyak-banyak pun. Tak semestinya. Kalau kau buat connection kat sini, nanti dah besar orang semua tolong kau. Itu je. Contohlah kalau korang memang target nak jadi influencer kan. Boleh buka topi tu, tak nampak mata. Nampak nasi je. Aku sorry. Nampak nasi tu. Aku bila kalau cakap macam ni aku tak confident. Oh sorry. Aku cakap macam ni kan, kalau korang plan nak jadi influencer kan, korang kombinasi tu lah. influencer jenis apa yang korang nak jadi? Betul. Kalau korang just target nak jadi influencer yang produk review kan. Hari ni kita ada iPhone. iPhone ni dibuat daripada ni, memang best sangat iPhone ni. Kalau korang just target nak jadi influencer yang macam tu, just jenis review barang yang korang tengok, yang mana korang idolizekan untuk korang rasa korang nak jadi influencer macam tu, yang macam just review barang je dapat duit RM50, 24 jam delete. Kalau korang target nak jadi tu je, baik korang sambung belajar lah. At least korang dapat sebulan 500. Bapak korang bagi. Sebab Ui, seronok. kita ambil ni lah, kita ambil Ryan Fahmi Bakery. Dia tu bukan jadi influencer semata-mata. Dia tu dari dia ada Telinga nampak terkepit tu. Sakit sangat tu nampak. dia ada sijil ke apa, diploma, degree macam tu. Dia ada pembelajaran selepas sekolah lah. So dia tu still ada backup. Contohnya kalau dia buat influencer ni sebagai backup. Dia ada kerja sebenarnya, tapi dia tak boleh go dengan kerja tu. Dia buat influencer ni as backup. Tak adanya orang yang macam nak full time, aku memang nak jadi influencer full time.
Sebab mostly influencer yang ada sekarang ni, dia orang ada kerjaya yang orang cakap betul-betul punya kerjaya. Contohlah kalau dia jadi influencer lepas tu dia flop, tapi dia ada sijil, dia ada diploma degree which is boleh gunakan untuk cari kerja yang betul. Betul. Sebab aku rasa dalam dunia influencer ni ataupun famous ataupun artis ni, dia ada lifespan dia. Kau akan kemuncak tu dalam 4-5 tahun je. Lepas tu kau nak cari makan apa kan. So pentingnya pembelajaran tu sebagai ada backup kau nanti. Betul. Betul. Korang bukan Michael Jackson sampai dah mampus pun. Kita bukan Hollywood, kita Mallywood. Kau kena faham konsep benda tu. Betul. Tapi bagi aku juga kan, contoh kita ke lebih ke dalam lagi kan. Kalau korang nak jadi influencer pun, sebab tu still lah korang perlu belajar juga. Sebab kalau tak tu yang banyak konten-konten bodoh yang tak pakai otak bagi aku lah kan. So daripada situ yang bawa kau. Sebab Tapi bukan sekarang memang banyak konten-konten bodoh yang tak ada otak. mungkin diorang tak. Itu mungkin hanya sebagai konten lah. sajalah. Sebagai konten. Tapi macam mana influencer tu nak membuatkan konten dia lebih outstanding, ataupun lebih bagus, lebih bijak, orang tengok pun oh bagus budak ni. Itulah gunanya belajar. Nak buat konten pun kena belajar, Mat. Mana boleh buat macam ni. Sebab kita dulu pun belajar juga. Betul tak? Ya, sebab itulah kita buat benda ni. Sebab kita belajar benda tu. Belajar benda tu. Khairul, contoh kita ambil Khairul Aming. Dia kerja bagus tau. Kalau korang nak tahu dulu itu sebenarnya aku suka Khairul Aming ni adalah because dia engineer, and dia bawa engineering tu dalam video. Dalam dia punya business, which is aku nampak dia list down apa semua benda. So dia tahu salah dia kat mana. Itu engineer lah. Dia akan list down semua masalah. So jumpa masalah, okay, kat sini je masalah sebenarnya. Itu yang best lah. Korang boleh je, itulah aku cakap, kalau korang jadi pandai, korang buat benda ni, oh lagi asyuk. Betul. Contoh kita ambil doktor lah, klise kan. Kalau korang belajar jadi tengah belajar untuk kedoktoran, lepas tu korang macam nak jadi influencer lah, boleh. Banyak je doktor-doktor selebriti kan. Doktor-doktor macam Dr. C lah, Dr. C lagi kan. Kita tahu tu je kan. Sebab dia ada ilmu pendoktoran tu dengan dia ada karisma untuk jadi influencer. So dia boleh gabungkan dua tu. Pandai ada. Power lah. Itulah dia. Itulah baru influencer yang korang patut, orang kata apa, contohi ataupun ikut dia. Bukan influencer semata-mata je. Sebab bukan senang pun nak jadi influencer dan stay banyak duit dekat atas tu. Sangat-sangat susah nak stay relevant. Kau kena update hari-hari and all. Tak semudah itulah. Kita orang pun bertungkus lumus macam mana nak stay relevant ni kan. Korang macam mana? So bagi aku lah, macam yang baru-baru kat sekolah ni, yang memang lah korang nampak benda tu macam senang lah buat duit, buat video. Tapi kena tengok juga dari mana dia pada mula dia sampai dia ke tahap tu. Korang janganlah fikir benda tu sampai terus ke situ. So better belajar je lah. Tengoklah video macam mana korang nak buat. Maybe video yang senang tu yang macam aku buat tadi tu, yang iPhone edit post. Itu video yang senang. Betul. Kita tak tengok video yang susah macam campaign kita tu. Nak kena buat storyboard lah, storyline lah, kena reject, buat baru. Lepas tu kena cari videographer, kena reject, man. Tapi untuk senang paan tu kena ada ilmu juga. Senang paan tu bukannya senang untuk semua orang. Betul lah. Contoh kalau korang ada editor lengkap ni, editor ada storyline lengkap ni. Lepas tu bila ada problem, agensi klien suruh amend, suruh buat correction dekat korang punya video tu. Korang kena ada ilmu tu, macam mana nak cheat, macam mana nak settlekan benda ni. Dia tak adalah seronok saja. Kau ingat senang ke nak semua turun kerja banji, nak main kapal pusing-pusing. Ayo. Tak senang pun tu. Itu tak senang tu bagi aku. Kau ingat senang ke benda tu? Personal lu. Kau personal lu. Tak ada, benda tu susah untuk aku. Tak, itu susah untuk aku, senang untuk korang. So itulah kesusahan yang aku buat. Itu kau ingat senang ke? Tak senang tau. Nak masuk penat tau. Jerit tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ya, kalau tak sakit tekak weh. Macam mana nak entertain orang, macam mana nak berfikiran secara laju nak bagi dalam video. Jadi kesimpulan dia adalah berilmu lah korang. Kalau minat influencer, nak jadi buat video, pergilah ke arah tu. Kalau korang betul minat kan, pergilah arah tu. Cari cikgu, cari course yang menarik untuk belajar. Betul tak? Benda itu semua kan. Bukan senang nak senang lah. Salahnya senang je kau jawab sekarang ni. Nanti banyak je kau goreng kan. Ini macam tu je kau jawab. Kau minta lah nak corner, dia bagilah corner. Bagi corner sikit, bagi corner sikit lah. Okay, bagi pendapat. So sekarang ni banyak je influencer yang macam dia ni ada apa orang cakap,
ilmu bab masakan. Lepas tu dia videokan benda tu. Ni ada ilmu bab pendoktoran, dia videokan benda tu. Itulah macam orang cakap sambil mencocok tanam biar sampai ke pangkal lengan. Bukan. Menyelam sambil minum air. Orang menanam rebung biar sampai ke hulu. Bukan bodoh. Bedung sampai tak tahu. Bedung rebung hingga ke Lila setitik rosak susu dulu belanga. Kau ingat senang ke? Bukan senang. Kau kena belajar tau. Bukan senang. Ini adalah bodoh yang educated. Educated. Happy birthday to you. Alah dah padam dah satu. you. Happy birthday to Chris. Happy birthday to Tiup lilin. Selamat. Make a wish. Sabar. Selamat hari jadi yang ke-20. 46. Wish dulu baru tiup. Baca dulu baru tiup. Apa ni? Happy birthday Fik yang ke-46. 46. Siapa letak 46? Budak ni. Tiup wish. Ya bodoh 46. Sabar aku nak pegang. Wish dulu baru tiup. Betul wish Make a wish pelotak kau. Dah tiup. Kau jangan. Tiup cepat. Walaupun story dah seminit. Baik. Apa wish kau? Bagi tahu lah. Ini live Apa wish? Dah tua dah tak dicakap. Gelap lah. Thank you so much guys, especially Stir Tak, ni Haikal lah yang bagi surprise kita orang. dan Haikal. And yelah, sebab hari ni birthday aku, so aku rasa macam thank you dah korang. Sebab aku pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya, sebab terkejut lah sebenarnya. Pandang kamera sebab kita masih lagi shoot Oh. So yang ni birthday Fik bulan lepas lah guys. Bulan lepas. Oh, ni pun minggu depan lah. Ni pun bulan depan. So congrats Zul. Kau asal congrats Happy birthday tu Fik. Kau dah Bila makin kau bawa tua. benda ni? Adik bawa. Siapa sampai dulu? Dia ke korang? Diorang sampai dulu. Kau kat mana time tu? Fik pergi belakang. Masa dia orang sampai kau kat mana? Aku kat belakang. Oh. Potong sikit. Baik. Potong kuihnya. Bukan. Potong kek. Kuih. Kalau Indon cakap kuih. Potong kuihnya. Nak potong pun kena ada ilmu. Nak potong. Terbalik. Ambil yang bergerigi. Tak ada ilmu sikit. Gigi saya Fik. Yeay. Happy birthday Dofi. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki dan semoga cepat kahwin. Dan itu je lah ending. Betul. Ending podcast kita sebab kita nak makan kek. So kita jumpa di podcast yang akan datang. Bye. Ni duit aku kongsi tau. Lah kata-kata hikmah aku lupa. Bagi satu kata hikmah. Aku. Engkau aku lupa. Kan aku nak buat every podcast akan ada satu kata. Bodoh hikmah. lah. Aku Laju. Fine boleh fine. Laju. Harilah. Simple je. melentur buluh biar dari rebungnya. Itu memang pepatah. Aduh. Satu. Macam mana kau bagi itu? Aku bagi. Tak ingat dah dua jangan tanya. Alamak. Last satu benda je. Aku tak ingat lah pepatah. Fik boleh Fik. Aku try. Kau cuba. Aku try. Jangan ingat kita jalan ke depan, kita tak ingat kat belakang. Sebab yang kat belakang tu lah yang menolak kita ke depan. Itu dia. Happy birthday Fik. Kita jumpa podcast akan datang. Bye. Tapi jangan bawa lupa bayar balik lah. Kena share ni. Betul. Mahal ni tau. Balik lu. Chocolate indulgent. Sedap tu. Potong kan. Potong makan. Jom. Ten.